ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, berkumpullah seluruh makhluk ni untuk membuat sesuatu, takkan dapat melainkan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dengan lain perkataan, tiada yang berkuasa melainkan Allah, memberi faedah ataupun memberi bahaya, manfaat atau mudarat, baik atau buruk, hina atau mulia. Siapa yang ingin kecemerlangan, ketinggian, kehormatan, kemuliaan, semua itu milik Allah. Dan tak mungkin dia akan dapat kemuliaan, kecemerlangan, kebahagiaan, ketinggian, melainkan dia menjadi kekasih Allah. Kalau dia mau mendapat ketinggian, kemuliaan dengan melalui harta atau melalui kuasa, dia takkan dapat. Sebab harta tu tidak boleh memberi kemuliaan dan ketinggian, ketenangan dan kegembiraan. Begitu juga kuasa. Kuasa tidak boleh memberi kebahagiaan, ketinggian, kemurnian. Jadi banyak manusia telah tertipu. Bukan banyak, hampir semua. Bahawa mereka ingat untuk dapat kemuliaan, ketinggian, manusia itu kena jadi orang yang banyak harta dan berkuasa. Maka kerana kepercayaan ini, mereka membuat usaha sepanjang hayat untuk mendapat harta dan kuasa. Setengahnya berjaya, setengahnya tak ada. Mati miskin ya. Mati miskin dan dihina. Setengahnya dapat harta kaya, tapi kecemerlangan, kemuliaan, ketenangan tak dapat, melainkan dapat kehinaan. Meninggalkan dunia ini di dalam kekecewaan, dilanda dengan putus asa dan derita. Jadi tak ada yang tinggalkan dunia dalam keadaan bahagia dan berjaya, kerana mereka silap. Silap satu benda yang sangat besar, punya silap bukan sikit. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang boleh memberi kemuliaan, kehinaan melainkan Allah. Tiada yang boleh memberi ketinggian, kerendahan, miskin, kaya, ketenangan, keduka citaan melainkan Allah. Selain Allah, apa pun, manusia, jin, harta, kuasa, apa saja. Macam Sufyan percaya. Percaya dengan kerja dia dapat duit, dengan duit dia dapat benda. Dia pergi kerja dengan niat nak cari duit. Sebab dia kata kerja bagi duit. Jadi bila dia tak dapat kerja, dia memang tak ada duit. Takkan Allah nak bagi dia duit? Sebab dia tak percaya Allah bagi duit. Dia percaya kerja bagi duit. Satu orang percaya kerja bagi duit, Allah takkan bantu dia. Sebab bukan dia percaya Allah bagi duit, tapi dia cakap aku tak ada kerja, mana Allah bagi duit? Memang Allah tak bagi duit kat kau sebab kau tak percaya. Kita banding kita manusia, bukan Tuhan. Orang tu tak percaya kat kita, takkan kita tolong dia pula. Katalah kita berkuasa, kita tak tolong sebab dia tak percaya kita. Jadi Allah bertindak mengikut sangkaan kita terhadap dia. Jadi kita tak sangka baik ini, kita kata kerja bagi duit.
Siapa kat dunia ni yang percaya Allah bagi duit? Ada tak? Samad? Ha? Apa? Amisab? Ya, dalam dunia ni tak ada orang percaya Allah bagi duit. Yang percaya Allah bagi duit saya. Yang lain tak ada. Semua yang lain bekerja untuk dapat duit sebab dia percaya kerja bagi duit. Kalau dia tak dapat kerja, dia sangat risau sebab dia tahu duit tak ada. Jadi bila orang cakap kat dia Allah bagi duit, dia ketawa. Kiki. Dia kata macam mana pula Allah bagi duit? Macam Samad dia heran. Saya bagi tahu dia, Allah perintah kamu belajar. Bila pula Allah perintah saya belajar? Dia kata. Jadi dia tak menganggap belajar tu perintah Allah. Dia belajar untuk dapat ijazah. Dia bukan belajar kerana perintah Allah. Sebab dia tak pernah tahu pun Allah perintah kita belajar. Tak kira belajar apa kan. Kalau sekiranya Allah tak perintah kita belajar, buat apa kita belajar? Banyak orang dia belajar bukan kerana perintah Allah, nak dapat PhD. Jadi dia bila belajar nak dapat PhD, Samad dulu, maka dia belajar dengan penuh duka cita lah. Dapat ke tidak, dapat atau tidak, dapat ke tidak. Tak habis-habis fikir. Dapat ke tidak, dapat ke. Sebab apa? Niat belajar untuk dapat PhD. Betul tak sama? Kau niat kau belajar apa? Dapat PhD. Saya cakap kat dia dalam terapi tu, saya belajar kerana perintah Allah. Uish, bila pula Allah perintah saya belajar, dia kata. Nampak sangat Samad, seorang yang dikatakan intelektual lah kan, buat PhD. Tak sampai umur macam tu, dia tak pernah tahu Allah perintah dia belajar. Dia tak pernah belajar kerana perintah Allah dari kecil dia sampailah ke tua. Sehingga dia dapat terapi yang saya ajar ni, kamu cakap ni, saya belajar kerana perintah Allah dan untuk suka kau. Tak ada orang kat dalam dunia ni belajar kerana perintah Allah. Tak ada orang kat dunia ni bekerja kerana perintah Allah, untuk suka kau. Tak ada orang yang semayang pun kerana perintah Allah, untuk suka kau. Yang ada semayang untuk dapat syurga, selamat dari neraka. Saya baca Quran supaya saya dapat pahala. Sebab itu tak kira lah saya faham ke tidak apa saya baca, tak perlu. Saya dapat pahala. Jadi saya baca saja bahasa Arab tu. Saya tak mau tahu apa Allah mau. Saya baca Quran kerana bacaan tu amalan. Bulan puasa ni banyak baca Quran, banyak kumpul pahala. Ini bulan dapat kumpul pahala, dia kata. Jadi manusia ni, dia punya niat nak buat apa-apa, nak sukakan diri dia je. Dapat pahala, dapat syurga, selamat dari dosa, selamat dari neraka. Mana suka masuk neraka? Jadi Allah SWT bagi kita semua perintah ni bukan supaya kita dapat masuk syurga. Kita usah silap. Puasa Senin, Khamis, puasa itu, puasa ni, bulan Ramadan, untuk dapat pahala. Banyak pahala. Malam 27, malam lain tak tahu 27, malam Lailatul Qadar. Ini malam kumpul pahala. Jadi satu orang yang beramal untuk kumpul pahala, dia ingat Allah bagi dia pahala. Allah kata tak, aku tak bagi kau pahala, sebab kau beramal untuk dapat pahala, bukan dapat buat aku suka, tak. Dan kau tak buat pun untuk kerana perintah Allah, perintah aku. Tak ada, untuk dapat pahala. Aku tak terima amalan tu kalau kau buat untuk dapat pahala, untuk kau masuk syurga. Syurga tu aku yang punya. Aku bagi syurga tu untuk orang yang aku suka, bukan orang yang banyak buat pahala. Engkau kerana beramal untuk dapat pahala, pahala apa kau tak dapat? Sebab aku tak terima amalan kau, niat kau tak betul. Ya, aku buat dakwah ni untuk jadi orang beriman. Itu niat salah. Memang Allah janji
Bila kita buat dakwah, iman kita kuat, tapi kita tak boleh buat untuk perkara yang Allah janji. Memang Allah bagi pahala, tapi kita tidak boleh berniat buat amal untuk dapat pahala. Itu janji dia. Percaya dengan janji Allah tu namanya ihtisab. Buat kerana perintah Allah untuk sukakan Allah namanya ikhlas. Itu pun orang tak tahu. Ini seluruh manusia, seluruh dunia ni hampir tak tahu beza antara ihtisab dengan ikhlas. So dia pun duduk majlis taklim fadilat amal. Dia terus percaya beramal untuk dapat pahala. Jadi siapa beramal untuk dapat pahala, niat dia tak betul. Tak ada niat yang Allah sebut kamu buat untuk dapat pahala. Nampak sangat tak baca Quran, nampak sangat tak faham Quran, nampak sangat tak faham apa pun. Beramal agama dengan tak ada faham. Jadi satu orang kata, kamu jangan beramal untuk dapat pahala. Oh, kamu ingat kau lebih pandai pada Nabi ya? Nabi sebut ni pahala, itu pahala. Itu pula dia cakap. Oh, kau pandai pada Nabi ya? Nabi bagi tahu tu dapat pahala itu janji Allah. Faham tak? Perintah Allah kita semayang, niat dia untuk suka Allah, tak ada untuk dapat pahala. Pahala itu janji. Tapi kerana iman tak ada, kita tak yakin yang janji tu. Kita lebih kepada nak dapat pahala. Jadi mulalah semayang sunat tu dapat pahala, sorban nak pakai pahala, jubah nak dapat pahala, janggut nak, semua pahala. Dah banyak pahala. Full sunnah. Pakai jubah, serban, janggut, kasut. Ini sunnah, tak payah kerja pun janggut ni. Ada je tumbuh, biar dia tumbuh. Tak ada niat pun. Niat ni dah dapat pahala je. Amal sunnah Nabi untuk dapat pahala. Nah, jadi orang yang beramal untuk dapat pahala ni sebenarnya orang iman lemah. Ingat dia iman kuat. Dia bukan iman kuat sebab beramal untuk dapat pahala. Maknanya dia tak faham. Orang iman kuat beramal untuk suka Allah, kerana perintah Allah untuk suka Allah, dan yakin dengan janji Allah, dan merasai Allah melihat. Bila kita beramal, apa kita yakin Allah melihat, namanya ihsan. Merasai seumpama menghadap Allah kan dalam sembahyang, atau Allah melihat kamu, namanya ihsan. Yakin dengan janji Allah namanya ihtisab. Buat untuk dapat pahala namanya niat yang salah. Amalan tak diterima. Bukan kita baca hadis fadilat tu dibagi tahu supaya kita dapat apa yang Allah janji. Tidak, kita tidak diperintah untuk dapat apa yang Allah janji tau. Berbuat satu untuk dapat apa yang Allah janji namanya tak ikhlas. Kamu beramal untuk apa dari sini? Sebab pahala. Jadi dah banyak pahala kau dah. Jadi kau bila kau faham, saya beramal ni kerana perintah Allah dan niat saya beramal untuk sukakan Allah. Saya yakin dengan janji Allah. Saya merasai bila beramal Allah melihat dan merhati saya. Itu buat betul. Sampai ketua dah. Dah nak mati, belum tahu lagi niat. Jadi dia orang kata kita tak tahu ikhlas. Ikhlas ni macam semut hitam di batu hitam, di malam yang hitam. Jadi kita yang tak ada iman memang tak faham ikhlas apa. Sebab ikhlas tu nama lain bagi iman. Orang yang beriman aja ke tahap yang Allah mahu, faham apa itu ikhlas. Orang yang tak beriman beramal aja untuk dapat pahala. Memang banyak dia beramal, banyak betul. Berjaya dia beramal, baca surah ni, baca surah itu, bulan puasa ni. Tu. Dan berkira pula. Sehingga kan dia kata satu orang dia tinggal kat Mekah 4 bulan semayang Masjidil Haram. So dia kira lah satu kali semayang 100,000
1,000 kali. Kan? Mekah tu semayang 1,000 kali. Dia kata semayang 4 bulan lah. Banyak pahala. Jadi bila dia balik Jakarta, Indonesia, dia ajak kawan dia, mari kita buat maksiat dia tu. Kita pergi karaoke. Kau baru balik Mekah je. Aku banyak pahala dia tu. 4 bulan aku duduk, takkan hilang sikit, tak boleh. Macam tu dia orang faham. Ini faham kerana tak ada iman. Faham yang tak ada iman. Usaha atas iman tak dibuat. Usaha beramal. Beramal pula yang bukan menaikkan iman. Semayang banyak. Siapa semayang banyak, dia iman tak naik. Dan semayang tak tambah bagus. Banyak kali semayang, semayang tak bagus. Semayang bukan jadi bagus bila tak ada ikhlas, tak ada bagusnya. Ikhlas tu nama lain bagi iman. Semayang bertambah baik bila iman tambah kuat. Ini banyak semayang je dengan iman tak ada, iman lemah. Namanya orang yang at loss lah, satu orang yang rugi. Jadi mereka semua tak tahu apa usaha kuatkan iman, tak tahu. Jadi mereka mulalah buat macam-macam. Bila ditanya macam nak kuat iman, banyak sembahyang. Macam nak kuatkan iman, banyak baca Quran. Macam nak kuatkan iman, keluar jalan Allah. Macam nak kuatkan iman, itu banyak kali. Macam-macam dia cakap. Dia tak tengok Quran, mana nak tahu. Kita kalau nak tengok, kita nak tahu apa-apa yang benar, cuma faham Quran. Ini Quran tak baca, nak dapat pahala aja. Faham tak ada? Macam Sufyan tak baca Quran. Memang. Apa agama dia tu? Dia pun tak tahu apa Allah mahu. Sekarang ni orang kata ilmu tu banyak tahu, bukan. Ilmu bukan banyak tahu, banyak tahu apa Allah mahu. Itu beza kan. Siapa orang kata banyak tahu, banyak tahu, banyak kitab, banyak ilmu. Hafal, lagilah. Itu dia orang faham, itu salah. Ilmu sebenarnya kita tahu apa Allah mahu dan tahu apa Allah tak mahu. Macam mana kita nak tahu? Mesti faham Quran. Ini tak baca Quran, mana nak dapat ilmu? Tak faham Quran. Jadi kalau kita Arab, kita tahu literal meaning dia, tapi kita tak faham inside meaning dia. Benar apa? Nak faham tersirat punya makna Quran ni, dia kena bertakwa. Jadi tak ada takwa. Baca Quran tak ada takwa. Banyak baca Quran untuk dapat pahala. Setengah tak baca Quran langsung. Macam Sufyan dan semua banyak orang kat dunia ni. Jadi agama yang dibuat tu ikut-ikut je lah. Tengok orang tu buat. Tengok orang buat. Bukan kerana perintah Allah. Nak kahwin dua, tengok kahwin. Sunnah. Kamu ada perintah ke kahwin dua? Tak tahu. Orang ingat orang kahwin dua bagus, orang kata kahwin dua lah, kurang 3 lagi. Ada duit lagi, kurang 4. Kan? Jadi kalau janda tu diperintah untuk kahwin dengan janda, memang boleh. Saya tak kahwin untuk perintah Allah, saya kahwin suka saya. Siapa yang saya nak kahwin lah. Saya nak lambat-lambatkan kahwin dengan janda ni, supaya jangan taat perintah Allah. Kan? Jadi kahwin yang mula-mula ada perintah tak, saya kahwin dulu. Sama. Bila ada perintah baru buat. Dan tengok cara dia. Ni tak ada perintah. Betul kita ada perintah tak, saya cerai bini saya. Macam bukan cerai je. Jadi bila manusia buat semua ikut perintah Allah, dia namanya orang alim. Orang berbuat mengikut apa Allah mahu, namanya ulama. Orang tahu apa Allah mahu, tahu apa Allah tak mahu, nama orang alim. Jadi nama alim ulama ni sebenarnya tinggi. Orang faham apa Allah mahu dan apa Allah tak mahu, dan orang berbuat seperti mana Allah mahu dan tinggalkan apa yang Allah tak mahu, namanya alim ulama. Ulama tu praktikalnya. Tapi orang yang tahu apa Allah mahu, mesti dia berbuat seperti mana Allah mahu. Jadi alim ulama. Sekarang ni belajar madrasah je, banyak tahu je ulama.
banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, ulama. Lepas tu disertai dengan pakaian. Ini semua penipuan diri sendiri dan menipu orang lain. Memanggil diri alim ulama, apa Allah mahu pun tak tahu. Allah SWT mahu kita ajak manusia kepada Allah. Tanda kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, tanda dia, bukti. Kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Apa bukti dia? Sebut aja bukti dia. Mesti dia, kita mesti tunaikan hak dia. Tiada Tuhan melainkan yang kita sebut tu, hak dia tu kita mesti tu. Macam kita nikah, saya dah kahwin dengan dia. Apa bukti dia? Bukti dia kau tunaikan hak nikah tu. Kau tahu tak? Tak tahu. Kahwin aja ni. Jadi banyak orang kahwin ya. Kursus kahwin saya pun tak tahu apa konten kursus kahwin. Konten kursus kahwin tu ialah sepatutnya beritahu ini kalimah nikah, ini cara kamu bernikah. Patutnya bila aku nikahkan kau dengan ini, patut mula kerana perintah Allah dan untuk sukakan Allah. Saya terima nikah ni. Dengan mas nikah, saya terima nikahnya dengan apa? Si Anu ni dengan mas kahwin RM20 tunai. Kan? Patut kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Jadi tak ada. Orang nikah, aku terima nikahnya. Mula ayat tu pun tak betul. Kamu nikah ni bukan aku terima, kerana perintah Allah. Dan niat dia untuk sukakan Allah. Aku terima nikahnya Halimah binti Daud dengan mas kahwinnya RM40 tunai. Macam tu lah. Ini nanti dia kena tukar ni. Bila saya jadi orang yang berkuasa lah. Apa saya nak buat? Tukar. Kalau tidak, kamu kahwin tu tak ikhlas. Yazid nikah dengan isteri dia tu tak ikhlas. Dia bila cakap aku terima nikahnya dengan mas kahwin tu, dia kata bila masa aku nak masuk, aku punya kemaluan pada kemaluan. Itu je lah dia ingat. Malam pertama tu Rashidi, itu yang pertama dia buat, dia kata lagi kau action sangat. Tengok lepas ikat nikah dia buat. Dia ingat itu bukan benda betul. Dia berkahwin hanya untuk itu. Niat dia untuk itu salah. Niat dia untuk sukakan Allah. Baru sah dan ikhlas diterima kahwin nikah. Tahu tak? Itu tak diajar kursus kahwin. Lepas tu hak-hak nikah kahwin dibajar lah. Daripada makan semua tu diajar. Cara pergaulan. Dia orang dengar je satu hari dapat apa? Sijil. Cukup lah. Senang. Tapi tak apa. Kalau itu pun, tapi konten dia mesti betul lah. Hari ni konten pun tak tahu apa betul dia. Saya tak tengok pun. Saya tak pernah dulu kursus. Apa konten dia? Lepas tu, apa dia? Sepatutnya, lepas habis lecture, patut ada exam. At least ada paper lah. Di belajar 1-2 hari ke kan? Lepas tu ambil exam some other days. Kena baca juga lah. Takkan nak tak baca pula. I mean a month after that exam. Kita kena ada passing mark je. Kalau 0/0 bagi sijil lah buat apa? Tak ada. Engkau ada faham ke tak faham? Apa pun tak buat. Jadi banyak benda dibuat dengan tak ada result. Kalau tak lulus exam tu, sit lagi ada exam. Lecture tak ada pergi lah. Sit lagi, baca lagi. Tak lulus lagi. Kau ni apa nak jadi? Nak kahwin kau tak pernah baca ke? Kau tak pernah faham? See? So dalam kursus kahwin tu kena diberitahu hak-hak kahwin bagi perempuan dan lelaki. Dalam persetubuhan mau ada cara macam mana bersetubuh. Sufian dia ambil kursus kahwin tu. Long time ago. Jadi long time ago it's invalid. Ini orang ambil Inggeris kan,
3 tahun dia kata tak terima lagi, kena ambil exam English lagi. Kalau Inggeris pun 3-4 tahun tak boleh pakai exam, apa? Kahwin, Sufian kahwin long time mana boleh. Jadi hari ni khusus kahwin kita, konten pun tak tahu betul ke tidak. Naturally, niat saya tak betul. Konten dia pun tak ada. Lepas tu, just dengar. It's useless. Kena bayar duit aja lah. Berapa? So, the thing is just nak dapat duit. Then they sit for exam. The exam pun yang kena bayar duit juga. Tak pas bayar lagi. Tak pas bayar lagi. So that make him to study lah. Rashidi tak ada ambil. Tak tahu apa yang dia faham. Kalau dia lepas menikah terus nak bersetubuh, maknanya dia tak faham. Lepas nikah je terus bersetubuh, maknanya dia punya niat kahwin tu itu je. Bukan untuk sukakan Allah. Tak. Bila kita nak sukakan Allah, itu bukan benda pertama. Kan? Jadi itu bermakna Rashidi lepas nikah je terus pergi katil. Nampak sangat dia niat dia kahwin untuk bersetubuh. It's wrong. Ustaz cakap betul lah. Dia cakap bukan mana betul. Kau dengar cakap apa tidak? Ada. Nabi SAW nak bersama Aisyah. Lepas menikah terus ke? Lama baru bersama? Dekat sama. Kan? Jadi nampak sangat Rashidi tu tak ada diajar, dan diajar betul pun tak nak ikut dia tu. Jadi begitu juga hari ni bila kita mengucap kalimah, pertama sekali pelajaran hak mengucap. Hari ni orang Islam tak tahu ada mengucap, tak ada hak, tak tahu. Dia orang kata lepas mengucap semayang. Semayang bukan hak mengucap. Hak yang pertama ni, iaitu mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia menyempurnakan keinginan Allah. Keinginan Allah ialah orang taat pada dia. Jadi kita kena mengajak seluruh manusia kepada Allah, baru kita menyempurnakan keinginan Allah. Ya. Jadi patutnya satu orang nikah, pertama dia dah ada rumah. Bukan duduk mak tua. Dah ada rumah, beli rumah sebelum nikah. Kenderaan tu perkara lain lah. Boleh pakai private one. Tapi rumah betul-betul tu walaupun tak besar, mesti ada. Ini rumah tak ada apa, tak ada, nikah je. Termasuk ada rumah, baru boleh nikah. Kahwin ni je bawa bini duduk kat situ. Awak ada kerja tak? Tak ada. Dah tu bapak pergi, mak pergi kerja. Jadi sekarang semua tu tak dilihat. Dilihat hanya kahwin nak bersetubuh. Jadi itulah masalah pertama. Pertama sekali kita bila nikah, hak dia kita menyempurnakan keinginan dia. Keinginan perempuan tu yang pertama saya rasa tak bersetubuh. Ialah rumah untuk dia duduk. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila kita mengucap kalimah la ilaha illallah, kita kena memikirkan keinginan Allah. Keinginan Allah bukan makan, minum, rumah, bukan. Macam bini kita. Keinginan Allah ialah supaya manusia ini beriman pada dia. Bukan manusia, seluruh manusia. Jadi kerja mengajak manusia beriman kepada Allah, itu kerja yang menandakan kita menunaikan janji kita pada Allah. Bila kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah, janji kita tu. Janji kita bahawa kita akan, bila kita ucap ni, kita akan beriman kepada Allah dan kita akan berusaha membuat semua manusia ni beriman kepada Allah. Jadi kerja dakwah mau jadi kerja utama. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran adalah kerja menunaikan hak kalimah. Dari selepas mengajak manusia taat perintah Allah dan seterusnya lah. Jadi Sufyan dia tak tahu hak kalimah ni. Dia tak tahu hak kahwin pun, hak kalimah pun tak tahu. Jadi macam mana Sufyan nak jadi orang yang menunaikan hak? Sufyan orang yang tak menunaikan hak. Ucap kalimah pun tak menunaikan hak.
Nikah pun tak menunaikan hak. Jadi bila kita tak menunaikan hak, nama kita orang zalim. Orang membuat zalim, injustices. Allah SWT mahu kita menyempurnakan janji. So janji kita pada Allah ialah saya tidak akan mempersekutukan kamu dengan apapun. Tidak sekali-kali aku mengambil selain engkau sebagai Tuhan. Dan aku akan ajak seluruh manusia supaya tidak mengambil selain kau sebagai Tuhan. Dan Muhammad itu sebagai Rasul. Itulah janji kita. Jadi keinginan isteri kita benda. Rumah, rumah, kereta, makanan lah. Ini makan tak boleh bagi pada bini, apa nak kahwin lah. Tuan-tuan bapa sekalian, ini pun orang Islam dia tak faham. Seluruh orang Islam di dunia tak faham kalimah ni ada hak, tuntutan. Dia adalah kalimah janji, kalimah tanggungjawab, kalimah responsibility. Tak tahu. Mengucap la ilaha illallah Rasulullah, dah masuk Islam. Bila upacara masuk Islam tu tak diberitahu oleh orang yang mengajar dia mengucap tu apa hak kalimah, dia tak beritahu. Siapa pun ajar mengucap dah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu je Zakir Naik ajar. Zakir Naik pun ajar itu juga. Dah. Kita nak masuk orang Islam, ajak kalimah. Kita ajak kalimahnya. Selepas tu bagi tahu dia kalimah dia dah hak. Begitu juga kita nikahkan orang, bukan nikah je, lepas tu bagi tahu ini ada hak. Itu mau diberitahu. Ini bagi tahu kalau kamu meninggalkan bini lebih pada 4 bulan tanpa ni, mau itu je. Salah, cerai. Nak suruh orang belum apa pun dah cerai. Itu yang pentingnya, cerai. Bukan tu. Jadi Sufyan sampai hari ni dah tahu dan tak amal. Dah tahu pun tak nak amal. Kalimah dah mengucap, dah tahu bagi tahu hak, tak amal juga. Jadi bila kita tidak tunaikan hak mengucap ni, macam mana Allah nak bagi kita faedah? Bila kita tunaikan hak mengucap ni, barulah kalimah tu masuk dalam hati kita. Dan masuk. Apabila kita buat kerja menunaikan hak kalimah itu dengan mengajak masuk kebaikan, mencegah kemungkaran, dengan korban harta dan masa, dengan cara memaksa dengan niat nak buat Allah suka, maka Allah akan keluarkan cinta dunia daripada hati kita, dan Allah masukkan kalimah tu, dan masuk sampai tahap yang Allah suka dan atas lagi, tak ada batasnya. Jadi itulah merupakan asas kepada agama Islam, iaitu mendapatkan kalimah ke tahap yang Allah mahu, malah lebih lagi. Itu dah asas dia. Kuat asas tu, kuatlah agama. Lemah asas tu, lemahlah agama. Amri apa nama? Wira tak tahu ni. Saya belum jumpa saya. Dia Wira, nama Wira. Bapak dia bagi dia nama tu dengan harapan jadi Wira lah. Wira apa tak tahulah. Wira bola ke? Wira mana pejuang tu. Pejuang agama sebenarnya. Menegakkan agama ni. Ini Hanzalah nama. Hanzalah apa? Sahabat. Lepas tu bapak dia tak tahu Hanzalah ni nama, ditaruh Muhammad Hanzalah pula. Kenapa tu taruh Muhammad Hanzalah? Hanzalah bukan sifat Nabi. Kalau kita dapat Muhammad Amin, Muhammad Al-Amin boleh, Muhammad Yasin, Muhammad sifat dia yang mana sifat Nabi. Ini Muhammad Hanzalah, nampak sangat tak tahu bagi nama. Hanzalah tu nama sendiri, tak payah Muhammad. Satu lagi Muhammad Nasuha, dia buatlah. Itu mungkin boleh Muhammad yang bertaubat, tapi Nabi bukan bertaubat, dia dah bersih dah. Taubatan Nasuha. Yang Melayu banyak bagi nama tak faham.
Ya tak? Hanzalah. Itu sebab tak jadi orang Hanzalah ni. Nama pun tak betul, bertukar. Pergi pada bab Nabi Muhammad membuang Hanzalah bin Asdi. Ha? Tukar nama. Muhammad tak mau apa. Jadi bapa tuan yang belah hari ni kita dia diberi terang. Sebab kita ajar orang mengucap, beritahu dia hak dia. Hak dia kita kena buat kerja dakwah. Sampai sekarang orang Islam sedunia tak tahu. Bayangkanlah mengucap aja, tak tunaikan hak. Mana kalimah nak masuk? Mana kalimah nak masuk ke tahap yang Allah mahu? Mana kalimah nak masuk naik? Dan bila kalimah tak masuk, asas tak ada. Mana agama datang? Ini tak heranlah orang Islam sedunia tak semayang. Atau semayang sampai mati tak khusyuk. Sampai mati. Kan? Tak khusyuk. Sebab apa? Mana semayang khusyuk atas asas yang longgar? Takkan diberi. Jadi siapa yang tak ikut usaha ni, yang saya ajar ni, buat jemaah tabligh je. Macam orang jemaah tabligh, yang tak ada asas. Sebab apa? Dia orang punya faham, selepas mengucap, kerja pertama keluar 3 hari. Dalam jemaah tabligh, agama baru. Jemaah tabligh ni tak ikut Quran. Dia pukul rata sama semua. Keluar. Kau baru masuk Islam, kau dah lama, keluar. Dia anggap keluar tu sebagai hospital untuk betulkan orang sakit. Siapa nak betulkan dia Allah? Allah pun tak bagi tahu itu cara nak baiki diri kita. Cara baiki diri kita dengan taat perintah Allah. Perintah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Barulah. Bukan keluar. Keluar ni perintah bila? Keluar yang diperintah oleh Allah tu untuk buat kerja dakwah. Kerja dakwah pun tak belajar. Orang tak boleh. Tiba keluar je. Banyak kali keluar pula tu. Apa yang dia dapatnya? Perintah nombor 1 tak dibuat. Macam mana kau nak buat perintah nombor 10, keluar jalan Allah untuk buat kerja dakwah? Kerja dakwah tu perintah nombor 1. Iaitu kerja tempatan. Itu nama kata. Fardu ain dan fardu ain pada semua orang Islam, lelaki perempuan. Kerja tempatan. Semua orang kena buat kerja tempatan tau. Tak pernah orang tahu ni. Dia orang kata perempuan tak ada dakwah. Apa perempuan tak ada dakwah? Allah bagi tahu ayat kuntum khaira ummatin tu. Kuntum tu semua yang mengucap kalimah lelaki dan perempuan. Kita je tak nak buat. Dan dia bukan, kuntum tu bukan orang alim atau orang bukan alim atau orang baik. Kuntum semua yang mengucap kalimah, perempuan lelaki, baik tak baik, alim tak alim, semua yang mengucap kalimah, atas mereka fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Kerja dakwah ni fardu ain kebal. Yang ainnya kerja tempatan, yang kifayahnya kerja di luar di seluruh dunia. Yang fardu kifayah tu perempuan tak payah. Dia orang pula bawa perempuan sana sini berjalan. Dia orang ni bukan buat dakwah, berjalan ni dia orang. Bulan madu. Padahal mana suruh perempuan pergi keluar-keluar, nak jaga anak siapa pula? Islam ni dia ada aturan dia. Perempuan jaga anak, doa, bukan perempuan pun keluar. Tapi kerja tempatan perempuan semua kena buat. Dan lelaki, sakit atau sihat. Jadi semua tak faham. Jadi sekarang the dawn mana? Macam the dawn of a new era. Apa bahasa Melayunya? The dawn of a new era. Datangnya zaman yang baru. Zaman benda yang betul. Orang Islam di seluruh dunia kena diberitahu, kena disampaikan setiap orang bahawa mengucap ni adalah kalimah janji, kalimah tanggungjawab. Selepas mengucap kena buat kerja. Mau tak mau, suka tak suka, kena buat kerja dakwah macam Nabi. Dengan korban hati tadi, supaya kalimah yang kamu ucap masuk dalam hati kamu, paling kurang ke tahap yang Allah mahu, baru agama datang dari itu. Kalau tidak, kamu tidak akan ada agama selamanya. Dan kamu takkan dapat faedah dari mengucap ni. Kamu fikir baik-baik apa saya cakap ni betul ke tidak? Kamu pandai apa yang betulnya? Kalau kamu pandai pada saya, bagi tahu saya apa yang betul. Mengucap aja tu dan tak buat apa. Itu betul.
10 tahun tak ada perintah lain melainkan ini je. Mengucap dan menunaikan hak mengucap, buat kerja dakwah. 10 tahun baru datang semayang. Kalau hak mengucap ni semayang, kenalah bersama dengan mengucap semayang. Kenapa dia lambat? Kenapa Allah turun kemudian? Jawab. Kalau nak kuatkan iman semayang, Allah bagi semayang bila iman dah kuat. Tak macam Azri faham. Azri dengan datuk nenek dia faham. Lepas mengucap dah, terus semayang. Dia duduk kat balik dapat pengganas saja banyak. Pengganas Islam. Bukan wali, mengaku wali. Tapi semua rebellion Islam dari Malaysia ni keluar dia balik. Jadi ini semua kita kena sebarkan seluruh dunia dan buat kerja. Pergi tiap-tiap hari membuat kerja dakwah ni, mengajak orang mengucap dan buat kerja dakwah. Yang dah mengucap tak buat kerja dakwah, memanglah kena ajak buat kerja dakwah. Tiap-tiap hari tempatan. Sebulan 3 hari, 4 hari, 5 hari di kawasan suburb, di bandar. 4 bulan, 40 hari, 20 hari paling kurang orang paling sibuk macam Perdana Menteri lah. Ataupun menteri. Atau pegawai kerjaan apa, susah cuti. 4 bulan, 6 bulan seluruh dunia, seluruh negara. Atas perkara tu kita kena buat niat. Dan niat tu mesti bukan tipu, betul banyak. Kita mesti ikut janji kita. Tiap hari berapa kita nak bagi masa, sebulan berapa kita nak bagi masa, setahun berapa kita nak bagi masa. Kita bagi-bagikan masa ni supaya kita menunaikan hak kalimah ni, buat usaha tempatan dan usaha di seluruh dunia. Hak kalimah ni bukan buat kerja tempatan je. Dia fardu ain. Fardu kifayah mau buat juga, mana boleh. Fardu nama je fardu kifayah. Bukan tak ada duit tak payah. Ataupun malas nak keluar tak payah. Sepatutnya 1,5 jam. Sepatutnya mahala ni kena bentuk bila jemaah 40 hari nak keluar, bila jemaah 3 hari nak. Sepatutnya lah. 4 bulan. Tapi kalau kita bagi sekarang 4 hari, lepas tu tengok keluar 3 hari. Kau dah bagi nama belum? Jangan duduk